Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan anda sedang menonton Agenda Awani dan bahang pilihan raya umum ke-15 semakin terasa dalam hari-hari menjelang 19 November ini dan juga hari penamaan calon pada 5 hari bulan. Sudah tentu kami di Astro Awani setiap hari akan bawakan kepada anda liputan dari setiap sisi menuju ke hari keramat pada 19 November ini. Dan seperti mungkin yang anda sedia maklum, kami di Astro Awani bukan sahaja membawakan laporan dan juga berita politik, tapi kita sulamkan juga dengan dapatan kami dari lapangan bersama dengan wartawan kami dan juga analisis data untuk kita dapatkan gambaran yang lebih menyeluruh berkenaan dengan sentimen rakyat, cerita rakyat, apa isu yang paling penting untuk rakyat kerana mereka yang akan menentukan hala tuju pilihan raya umum pada kali ini. Dan hari ini kami di Astro Awani berbangga untuk mengumumkan bahawa kami ada membuat usaha sama dan juga kerjasama dengan beberapa saluran dan outlet media yang lain dan juga beberapa pertubuhan dan organisasi atau organisasi untuk kita cerap dengan lebih terperinci dan menyeluruh data dari seluruh Malaysia berkenaan dengan apa yang rakyat mahu, apa isu yang penting untuk mereka. Dan ini antara dapatan yang kami akan siarkan pada episod kali ini dan kami akan terus siarkan dalam hari-hari akan datang dan juga anda boleh dapati di astroawani.com. Hari ini saya bersama dengan pengarah eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar, yang membantu kami mencerap data dari seluruh Malaysia. Dan hari ini Saudara Hisam menyertai saya untuk kita tinjau sedikit bukan sahaja data, tapi apa cerita di sebalik data itu. Hisam, kita mulakan dengan isu. Itu isu yang paling penting atau itu komponen yang paling penting. Apa isu yang paling penting pada rakyat yang mereka anggap paling utama yang perlu kerajaan selepas ini selesaikan? Dan ini adalah dapatan daripada Ilham Center. Kita lihat sama, kebanyakan isunya adalah didominasi oleh isu ekonomi. Pertanyaannya adalah yang mana perlu diutamakan? 44% mengatakan pemulihan dan peningkatan kembali ekonomi negara diikuti dengan membasmi kemiskinan dan juga menangani kos sara hidup, dan selebihnya adalah membasmi rasuah dan menunaikan janji-janji manifesto, rapatkan jurang antar kaum dan juga mereformasi institusi dan urus tadbir kerajaan. Hisam turun ke lapangan dan melihat data ini. Sejauh manakah isu ekonomi ini top of mind bagi rakyat dan bukan hanya mereka yang mungkin tinggal di kawasan luar bandar atau mereka yang berpendapatan rendah atau menengah, tapi juga mereka yang berpendapatan tinggi? Ya, memang betul Luqman. Sepanjang kami membuat cerapan di lapangan, ternyata bahawa isu yang diletakkan kalau di sini 44% ini sebenarnya adalah data rentas pendapatan, latar belakang, kaum dan sebagainya. Mereka berkongsi nilai yang sama. Keresahan mereka bahawa ingin melihat bahawa ekonomi negara ini perlu berada di landasan yang tepat dan mereka perlu mempunyai pendapatan yang mencukupi bagi mereka menguruskan isi rumah mereka. Dan apa yang kita melihat, kos sara hidup yang kedua tertinggi 32% dan juga membasmi kemiskinan terutamanya bagi rakyat di kawasan pedalaman yang terkesan dengan kadar kemiskinan yang tinggi. Jadi dua set ini sebenarnya bagi saya lah sebenarnya hampir sama. Cuma kita hanya grading ataupun kita pisahkan. Tetapi kalau dalam konteks umum sebenarnya sama saja. Dan kelompok ini memang kalau dalam lapangan mereka meluahkan secara emosi bagaimana mereka sekarang terkesan dengan apa yang dikenakan harga barang, kejatuhan nilai ringgit dan sebagainya. Memang mereka ini tahu apa yang berlaku di peringkat antarabangsa, kenapa terkesan sebegini. Tetapi apa yang dituntut ialah kepimpinan yang boleh menangani ataupun boleh dikatakan mereka yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kalau kita lihat selama ini kerajaan sering mengatakan bahawa ini adalah isu ataupun faktor luaran yang tidak ada dalam kawalan kita, pengukuhan dolar Amerika sebagai contoh selepas COVID, isu dengan rantaian bekalan meningkatkan harga barang. Data menunjukkan rakyat di mana-mana saja bukan tidak tahu mengenai punca masalah ini, tapi mereka sebaliknya berkata, ya kami tahu, tapi tugas kerajaan untuk menyelesaikan isu ini untuk kami. Adakah itu ada untuk kita katakan? Betul. Dan sebagai perbandingan lah, sebagai contoh, rakyat membandingkan bagaimana dengan negara jiran kita. Bagaimana Jokowi, mereka di Indonesia menangani tekanan ekonomi serantau dan juga dunia sama dengan kita. Tetapi oleh kerana kestabilan politik dan juga kekuatan daya kepimpinan itu diperlukan ketika negara menghadapi krisis sebegini. Dan ini juga menuntut sebenarnya, rakyat kita menuntut perkara ini juga adalah diselesaikan di peringkat negara kita, terutamanya dalam pilihan raya nanti.
satu aspek kestabilan politik dan juga kejituan dan juga political will yang kuat di kalangan pemimpin untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana mereka menilai, saya kira sudah ada 7 ataupun 8 pelan rangsangan ataupun bantuan ekonomi sejak COVID-19. Bagaimana mereka menilai segala semua yang kerajaan lakukan ini dalam usaha untuk membantu rakyat? Sama ada tidak cukup bagus atau apa? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi populariti lah, kalau kita nilai dalam aspek ini, ternyata Tan Sri Muhyiddin kalau kita lihat, dia berada dalam posisi yang bagi saya popular kerana dalam tinjauan kami, terutamanya di kawasan pedalaman lah, Sabah Sarawak terutamanya, Tan Sri Muhyiddin popular kerana ketika beliau menjawat jawatan Perdana Menteri ketika itu, banyak bantuan yang bersifat one-off dan juga bantuan yang bersifat pemberian tunai, pengeluaran dan sebagainya. Dan itu sebenarnya yang menyumbang kepada kenapa rakyat menerima itu dengan baik. Kerana di cushion, dia menampung sedikit beban rakyat yang berlaku ketika pandemik COVID yang tak boleh keluar dan tak boleh bekerja dan sebagainya. Mari kita lihat. Kita akan kongsikan ini sebentar saja lagi. Tapi menarik kerana kita sudah sentuh berkenaan dengan di mana sampel ini diambil, di mana tinjauan ini dibuat oleh Ilham Center. Kalau mungkin saudara Ismail boleh terangkan sedikit, kita lihat agak sama rata, ada zon di utara, selatan, pantai timur dan juga pertengahan dan juga di Borneo. Yeah. Untuk kita dapatkan sampel yang adil dan kita lihat di sini apa ada sebarang kriteria ataupun tidak untuk saudara Isam dan juga Ilham Center menemubual atau meninjau mereka ini, certain age group atau gaji dan sebagainya. Sebenarnya oleh kerana kajian ini adalah kajian yang dikatakan kuantitatif sifat dia, dan juga kajian itu adalah berserata rawak. Untuk memenuhi spesifikasi statistik, maka kami memerlukan sampel yang mencukupi bagi setiap zon. Iaitu bagi setiap zon ini purata sampel yang kita ambil ialah sebanyak 400 sampel. 400 sampel okay. Untuk setiap zon. 400 kerana orang? Ya, 400 orang yang mewakili zon 1, zon 2, zon 3 dan zon 4. Dan zon ini kenapa kita bahagikan kepada 6 zon? Kerana setiap zon ini dia berkongsi nilai yang berbeza. Sebagai contoh antaranya ialah psikografi, minat mereka, kecenderungan mereka, kemudian yang berkaitan dengan pendapatan mereka, budaya mereka, dialek mereka. Jadi satu zon ini kalau bolehnya nilai yang hampir sama itu kami letakkan di bawah satu zon. Jadi zon 1, zon 2, zon 3, zon 4, zon 5 dan zon 6 ini mempunyai nilai yang mungkin tidak sama dengan zon-zon yang lain. Jadi perwakilan data itu lebih adil. Ya, lebih adil. Itu lebih menyeluruh. Ya, betul. Okey. Tapi inilah dapatannya. Yang menarik, kita kembali kepada dapatan seperti tadi, kita boleh lihat bahawa ini bukan sahaja tertumpu pada mereka responden yang duduk mungkin di bandar ataupun di pesisir atau di Semenanjung dan bukan di Sabah Sarawak, tapi ada juga mereka yang duduk di kampung dan mereka yang berpelbagai tangga pendapatan, dan lebih kurang kita sama semua prioriti mereka dan apa yang mereka risaukan itu penting. Ekonomi adalah top 2 dan memulihkan dan meningkatkan kembali ekonomi negara itu jauh lebih besar, 44% berbanding di tangga kedua. Saya mahu bandingkan juga kerana kita lakukan kolaborasi media dan juga tinjauan ini bersama dengan beberapa organisasi yang berbeza. Ilham Center salah satu daripadanya, dan kemudian kita ada O2 Malaysia dan juga Huayan Institute yang lebih menilai sentimen pengundi Cina. Dan ini saya letakkan sebelah-sebelah untuk kita bandingkan. Ini adalah apa yang kita kongsikan sebentar tadi, Ilham Center. Ini adalah O2 Malaysia dan ini adalah Huayan Institute. Soalan yang ditanya adalah sama. Apa isu yang perlu diutamakan? Ini dia. Apa isu yang perlu diutamakan? Dan kita lihat menariknya juga, demografi setiap laporan atau tinjauan ini juga agak pelbagai, agak berbeza. Ilham Center, kumpulan terbesar adalah kaum Melayu, 30 hingga 49 tahun, yang gajinya kurang RM2,500 sebulan. Ini adalah kumpulan dominan dalam survey itu, yang terbesar. O2 pula adalah mereka yang lebih middle age, 41 ke 60, middle age ke tua. Dan pendapatan mereka RM1,500 ke RM3,500 sebulan. Dan Huayan pula meninjau kaum Cina yang juga middle age, 31 ke 50 tahun, yang tapi jauh tangga pendapatannya jauh lebih tinggi. T20, RM10,500. Tapi kita lihat walaupun ini berbeza kaum, berbeza lokasi, berbeza umur, sekali lagi kita lihat apa yang mereka risaukan itu sama. Kalau kita lihat Huayan, mereka yang berpendapatan RM10,500 sebulan pun masih lagi risau mengenai kos sara hidup. Apatah lagi mereka yang earn mungkin kurang daripada RM2,500 dan juga RM1,500. Kita lihat, saya tahu saudara Ismail mungkin boleh mendalami dengan lebih lanjut Ilham Center dan bukan
sadi-sadi yang lain ini. Tapi kita lihat trend di sini, adakah isu ekonomi sebenarnya sememangnya akan mendominasi pemikiran dan sentimen setiap kaum, setiap demografi menuju ke PR15 kali ini? Bagi kami jelas, memang isu ekonomi adalah the main concern. Isu rasuah dan good governance sebenarnya sebelum ini yang hangat sewaktu GE14, PR14 tidak lagi top spot berbanding Ya, isu dia tidak ekonomi. menjadi top spot. Sebab bagi saya ini ketika skala kita ukur ketika krisis lah. Ataupun ketika rakyat memang terbeban dengan ekonomi. Dan saya nyatakan tadi, 44% ini pemulihan ekonomi dan kos sara hidup, 35%. Sebenarnya ialah dia rentas macam tadi, rentas demografi. Walaupun apa latar belakangnya, soalan yang ditanya apa yang dia nak sekarang ni, yang perlu diutamakan kepada kehendak mereka ialah sebenarnya ekonomi perlu dipulihkan dan kos sara hidup atau pendapatan mereka itu perlu meningkat. Mereka perlu mempunyai wang cukup untuk berbelanja bagi menyara keluarga masing-masing. Jadi tak kira walaupun sebenarnya dalam kelompok ini pun juga sebenarnya kalau dalam kajian kita bertemu dengan etnik Cina misalnya contoh. Kita mungkin anggap etnik Cina mempunyai pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan kaum yang lain. Tetapi sebenarnya dalam konteks mereka sebenarnya pendapatan mereka, hasil perniagaan mereka merosot. Dengan pandemik dan sebagainya itu belum pulih sepenuhnya, belum pulih. Jadi kemudian dengan keadaan perubahan kepada endemik dengan kekangan kejatuhan nilai ringgit, contohnya mereka ingin membeli barangan daripada negara luar, semua itu menyebabkan kenaikan harga ringgit itu menjejaskan nilai untuk mereka membeli barangan stok dan sebagainya. Kepercayaan ramai ataupun mungkin saya boleh gelar sebagai stereotip bahawa setengah kaum mungkin lebih mementingkan anti rasuah ataupun good governance, ataupun mereka mungkin tinggal di bandar ini lebih melihat kepada aspek-aspek mahu tolak rasuah dan bukan good governance berbanding dengan mereka di luar bandar yang mungkin dianggap lebih melihat kepada pemberian tunai dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita lihat pada data itu tidak terbukti lah. Kalau kita menjurus kepada soalan tadi, soalan yang berkaitan dengan rasuah, tunaikan manifesto, sebagainya ini, memang sebenarnya kalau 8%, 7% ini lebih menjurus kepada yang menjawab ini mereka yang tinggal di lokaliti bandar dan separa bandar lah. Kalau kita nak fokus dan kalau bolehnya kita fokus kepada etnik lagi, kaum Cina lah. Kaum Cina memang meletakkan skala ini berbanding yang lain-lain lah. Tetapi sebab kita katakan tadi, pilihan ini hanya satu pilihan saja yang perlu diutamakan. Macam seorang responden tu dia kena menjawab di antara 5-6 pilihan ini hanya satu yang paling satu saja pilihan paling prioriti. Mungkin rasuah, mungkin ada prioriti kedua ketiga mereka, tapi kita nak ukur skalanya ialah mana yang perlu diutamakan sekarang. Jadi across spectrum ini kita lihat across spectrum kaum, umur dan juga tangga gaji, mungkin ada sedikit variasi dan perbezaan, tetapi apapun walaupun mereka tinggal di bandar, walaupun mereka mungkin berpendapatan tinggi, kos sara hidup masih lagi masalah bagi mereka berbanding prioriti-prioriti lain seperti rasuah, good governance dan sebagainya. Ya, benar. Itu antara yang kita. Satu lagi menarik untuk kita lihat, Saudara Isomuddin. Kita bercakap berkenaan dengan di mana saja anda tinggal, di apa saja gaji anda ataupun kaum anda, kos sara hidup itu adalah agak tinggi. Tapi kalau kita lihat, ini adalah perkongsian daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Mereka ada memetakan map di satu Malaysia. Kalau sebagai contoh kita filter pendapatan isi rumah di sini pendapatan isi rumah ataupun sedikit lambat di sini, tak apa, kita pergi ke pendapatan isi rumah. Kita lihat di bahagian coastal, di pinggiran pinggiran yang ada laut di sini, Klang Valley sebagai contoh di sini. Ini adalah kumpulan yang pendapatan isi rumah mereka paling tinggi. Tapi kalau kita bandingkan dengan perbelanjaan isi rumah, ya kita nampak di situ coastal ni lebih tinggi. Mungkin ini adalah satu assumption yang agak selamat kalau anda tinggal di Lembah Kelang sebagai contoh di sini, Lembah Kelang, di Pulau Pinang, di Johor di sini, anda berdepan dengan kos sara hidup yang lebih tinggi. Jadi kita lihat orang-orang di luar bandar juga berdepan dengan perbelanjaan isi rumah yang meningkat, dan tanggapannya adalah mereka yang mungkin duduk di kampung tidak begitu risau kena dengan kos sara hidup kerana tanggapannya adalah harga barang lebih murah. Jadi berdasarkan kita lihat data ni, apa respon Saudara Isomuddin kepada itu? Sebenarnya tak timbul juga kawasan di pedalaman ke ataupun yang berada di luar itu mereka kurang terjejas. Kerana dalam kalau kita ukur pendapatan mereka ini sebenarnya mungkin ada beberapa kesan. Bagi contoh
Bagi peneroka Felda, memang dalam tinjauan kami mereka kurang sedikit kali ini berbanding dengan penilaian ataupun pesawah padi. Kerana kita lihat kawasan sini di Pahang. Kerana hasil sawit sekarang ni boleh dikatakan lumayan untuk mereka menampung, dan sebahagian mereka, cuma dia ada isu yang lain. Anak-anak mereka yang bekerja ataupun hilang pekerjaan ketika pandemik ini balik ke tanah rancangan atau balik duduk tinggal dengan family. Jadi dia akan jadi isu yang lain lah. Tetapi apa yang saya nak fokuskan di sini, beban pendapatan isi rumah bagi saya tetap berlaku dan kos sara hidup tetap dikongsi dengan nilai yang sama. Cuma kelebihan berada di luar bandar ni, contohnya sayur-sayuran ataupun ulam-ulaman itu mungkin mereka perolehi lebih mudah berbanding dengan yang tinggal di bandar. Itu menarik kerana di OSM juga ada indeks untuk terlihat. Harga barang keperluan yang biasa, 1 kg berapa di setiap kawasan parlimen yang berbeza. Kalau kita cakap berkenaan dengan sayur, kalau kita melihat, kalau kita boleh ambil sampel di sini, ada ikan kembung. Ini baru saja diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan. Okey, bayam 1 kg. Kita lihat, kalau kita lihat Semenanjung, Saudara Samudin, lagi gelap, lagi mahal lah maksudnya. Okey, kalau kita lihat di Dungun RM7.68. Di Kemaman RM5.92. Kita lihat di kawasan yang sentral ni lebih murah, RM4.40 sebagai contoh di Jerantut di Pahang. Sabah kita lihat juga lebih kurang sama dengan kawasan pertengahan di Semenanjung, dan ada di sini yang agak mahal sini di Telang Usan, di Beluru RM7.70, di Tatau RM8, Kuching RM8.70. Jadi harga sayur sebenarnya kalau kita lihat data, kalau anda tinggal di coastal, di kawasan yang ada pantai, pesisir pantai, dia akan jauh lebih mahal lah berbanding dengan yang duduk di tengah-tengah. Ini agak menarik kalau kita lihat di sini. Dan anda juga boleh pergi ke kawasan. Cuba tengok santan, Luman. Santan, kalau ada, saya tak pasti ada ke tak. Ada cili, ada kacang panjang, lobak. Santan dulu 1 kilo RM9. Sekarang ni ada susu kelapa segar ada. Saya rasa susu kelapa segar. Okey, susu kelapa segar. Itu adalah mungkin istilah teknikalnya. Yang putih ni mungkin tak ada data. Kita lihat di mana yang paling mahal santan? Pekan. RM15. Kawasan saya RM15. Kawasan apa? Kawasan Cik Zawja akan mengundi di Pekan. RM15 dan RM14.80 di Kuantan. Apa penjelasannya di sini? Penjelasannya ialah kenaikan kos sara hidup ketara. Kenaikan harga santan ketara. Dulu sekitar RM9, RM8. Kalau RM7 tu biasanya kita dapat 1 kilo santan. Sekarang dah melonjak sehingga RM15. Ini mungkin trivia yang pada setengah orang agak remeh, tapi ia menggambarkan kehidupan seharian penduduk-penduduk di semua kawasan di Malaysia. Harga santan itu penting, harga bayam juga penting. Harga ayam mungkin dah ada harga siling, jadi kita tak payah nak tengok di sini. Cuba tengok ikan kembung. Ikan kembung adalah satu yang popular di sini. Saya rasa ada ikan kembung di sini. Ikan kembung segar. Betul. Seperti yang kita jangka mereka yang duduk di pertengahan mungkin mahal kerana kos logistik untuk bawa dan mengangkut ikan kembung itu di situ. Tapi kita lihat di Coastal City juga agak mahal. Sebagai contoh, kalau anda duduk di Jasin, Alu Gajah, RM19.33. 1 kilo ikan kembung segar. Di Seremban, RM17. Apa sebenarnya dekat sini, Encik Samudin? Kerana mereka ni dekat dengan laut, tapi masih lagi mahal, sama Seremban dengan Jerantut dan Lipis. Dan memang kenaikan harga ikan ni memang sangat ketara lah. Dia kembung ni ada satu lagi, kalau contoh yang tinggal di Kedah ni, dia ada satu lagi kategori ikan, dia panggil ikan temenung. Ikan temenung ni biasanya dulu sekilo RM5, RM6. Sekarang dia dah melonjak. Jadi ikan kembung juga, ikan ataupun dipanggil ikan mambung lah, yang ikan spesies itu tapi saiznya lebih besar. Kenaikan tu bagi sepanjang kami buat tinjauan, memang rakyat memang mengeluh bahawa makanan asasi mereka setiap hari ikan kembung, ikan itu adalah sudah meningkat. Dulu kalau sekilo RM8, RM10 sudah meningkat hingga RM20, RM15, RM18. Jadi perkara ini memang sangat mengganggu dia punya pendapatan isi rumah mereka. Jadi kalau kita lihat perbelanjaan isi rumah seperti yang mungkin kita jangka, kita kembali ke sini tadi, kawasan-kawasan luar bandar lebih rendah berbanding dengan bandar. Kalau kita lihat di sini di dalam Baklang, jauh lebih pekat warnanya berbanding dengan kawasan pertengahan di Pahang, di Kelantan, Terengganu dan juga di Borneo, Sabah, Sarawak di sini. Mereka masih lagi berdepan masalah kos sara hidup seperti yang Samudin kongsikan sebentar tadi, walaupun di luar bandar. Jadi adakah trendnya kita lihat mereka ni berdepan juga dengan kos sara hidup kerana walaupun harga barang mungkin tidak semahal di kawasan bandar, pendapatan mereka pun tidak setinggi seperti di kawasan bandar. Apa yang diluahkan sepanjang kami turun ke lapangan lah. Pertama, memang betul-betul dinyatakan bahawa kesan pandemik. Kesan pandemik ini ialah sebahagian mereka hilang pekerjaan. Iaitu kalau dahulunya 2 orang bekerja, sekarang ini mungkin salah seorang daripada mereka bekerja, ataupun kalau lebih malang lagi, kedua-duanya mereka itu hilang pekerjaan. Maksudnya mereka terpaksa mencari pekerjaan alternatif.
sama ada mereka menjadi termasuk dalam gig ekonomi ataupun terpaksa membuka warung ataupun terpaksa menjual barangan secara online untuk menampung kehilangan pendapatan mereka isi rumah yang sepatutnya dahulu selesa dan juga boleh katakan stabil. Jadi dengan keadaan begitu, apabila hilang isi rumah, pendapatan isi rumah yang biasa, mereka terpaksa menampung dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Sebab itulah concern utama mereka sekarang ni, mereka mengharapkan mana-mana kerajaan yang dipilih nanti perlu menyelesaikan masalah yang berlaku. Baik. Apa yang sudah kita establish adalah isu ekonomi adalah isu yang terpenting sekali bagi rakyat dalam mereka membuat keputusan dalam PRU akan datang. Tak kira mereka duduk di mana, tak mereka kaum mereka apa, tak kira pendapatan mereka banyak mana. Adakah kerana isu ekonomi ini mengambil center stage, satu byproduct yang kita tidak mahukan adalah isu-isu seperti good governance, pembasmian rasuah ini seolah-olah dah jadi nombor 3, nombor 4 kerana bukan mereka tak pentingkan rasuah, tapi mereka perlu pentingkan apa saya nak makan hari ini dulu. Kalau dalam situasi yang ideal, mereka mungkin mahu kerajaan yang perfect, tidak ada rasuah, good governance dan sebagainya. Tapi kerana mereka mungkin terdesak dari segi ekonomi, mereka terpaksa buat pilihan itu dan mereka terpaksa mungkin kurang melihat pada isu-isu ini terlebih dahulu. Ya, sebab bagi saya perkara ini memang berkaitan dengan politik perut. Politik perut. Jadi apabila berkaitan perut mereka lapar, mereka melihat perkara itu yang perlu diisi lebih utama berbanding dengan perkara-perkara yang lebih idealistik begitu. Jadi saya rasa tidak pelik apabila rakyat melihat bahawa perlu diberikan keutamaan untuk mengisi perut mereka. Bukan yang lain tidak ada prioriti. Maksudnya sekarang ni biar selesai isu kelaparan dahulu. Bila situasi itu mendesak. Bagaimana sebelum kita berpisah, satu soalan terakhir. Bagaimana dengan anak muda? Kerana kita perlu sentuh dengan anak muda ni. Satu blok yang sememangnya agak signifikan dan pertama kali kita lihat akan hadir dalam PRU pada kali ini, 18 hingga 20 tahun. Adakah mereka rata-ratanya mempunyai sentimen dan worldview yang sama? Untuk pengundi muda ni, kalau kami bahagikan kepada 3 kelompok utamalah, Luqman. Bagi 18 hingga 20 tahun ini, kebanyakan mereka ini pengundi muda pertama kali dan mereka ini tinggal dengan ibu bapa, kebanyakannya masih lagi tinggal dengan ibu bapa. Ini masih lagi bergantung kepada poket ibu dan bapa mereka. Maksudnya nak top up telefon ke, nak keluar minum air, maksudnya mereka bergantung harap. Jadi politiknya juga sebahagian mereka ini bergantung kepada pilihan ibu dan bapa. Jadi bagi kelompok yang kedua, bagi yang mungkin berada di Menara Gading 21 hingga 25 tahun, ataupun kategori ini kami katakan first time voters yang dahulunya sepatutnya layak mengundi, tapi oleh kerana faktor tarikh sebahagian tak cukup, sebahagian tak sempat, tapi mereka ini ingin berpartisipasi, tapi kelompok ini dia dah mula idealis. Dah mula kritikal dan sebagainya. Tapi kelompok yang paling kritikal sekali ialah yang 26 ke atas. 26 hingga 39 ini kerana sebahagian mereka sudah berkahwin, dah mula berumah tangga, sudah ada beban tanggungan, pekerjaan mereka terpaksa melunaskan sewa rumah, sewa kenderaan dan sebagainya. Jadi perspektif mereka sudah berbeza. Sudah berbeza. Jadi tiga elemen ini bagi saya sangat kritikal dalam kelompok ini mula melihat bahawa pihak mana yang menawarkan jalan penyelesaian terbaik. Jadi bagi saya ini terbuka luas kerana kelompok ini sebenarnya hampir 50% daripada populasi. Bayangkan kalau 38% daripada mereka berpakat untuk mengangkat mana-mana kerajaan, mana-mana parti, mana-mana koalisi, kelompok yang lain itu mereka boleh abaikan dalam pertemuan 3 penjuru atau 4 penjuru. 33% lebih sedikit sudah melepasi. Saya pun sebelum kahwin saya punya prioriti yang sangat berbeza dan selepas kahwin perspektif kita sangat berbeza. Saudari Samudin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center, terima kasih dan kita akan terus mendalami. Ini satu sahaja, banyak lagi data yang Ilham Center bawakan bersama dengan Astra Awani dan juga organisasi-organisasi yang lain. Dan hari-hari yang akan mendatang ini kita akan fokus banyak lagi dapatan tinjauan termasuk apa gabungan pilihan rakyat dan calon Perdana Menteri pilihan juga ada. Itu akan datang dalam hari-hari yang selepas ini, hari-hari yang seterusnya dan juga boleh anda dapati di astraawani.com dan juga dalam bentuk ringkas di semua platform media sosial kami. Data kami cerap, cerita kami bawakan untuk kita memberikan gambaran yang lebih jelas siapa yang rakyat akan pilih pada 19 November ini. Malaysia memilih. Kita bertemu dalam episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.